Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Atira Isati binti Akmal dan membuka matrik saya ialah U2002614. Tajuk pembentangan laman web saya ialah penggunaan dialek di Provinsi Korea Selatan. Di Korea Selatan, dialek ini dikenali sebagai satori dalam bahasa Korea, di mana setiap satori ini adalah berbeza mengikut provinsi. Perbezaan dialek yang digunakan ini dapat dikesan menerusi nada percakapan dan penggunaan istilah tertentu dalam kehidupan seharian. Kelainan satori yang dituturkan dalam setiap provinsi ini telah mewujudkan identiti tersendiri bagi setiap provinsi. Pada masa kini di Korea Selatan, terdapat sebanyak 6 buah provinsi iaitu Gyeonggi, Gangwon, Gyeongsang, Chuchong, Jeolla dan juga Jeju. Namun begitu, 5 daripada provinsi yang ada pada masa kini telah wujud ketika zaman pemerintahan dinasti Joseon iaitu Gyeonggi, Gangwon, Gyeongsang, Chuchon dan juga Jeolla. Provinsi yang pertama ialah Provinsi Gyeonggi. Provinsi Gyeonggi ini merupakan antara provinsi terawal yang menunjukkan peradaban manusia. Keunikan provinsi di Korea Selatan ini adalah setiap provinsi mempunyai simbolik tumbuhan dan haiwan. Misalnya di Gyeonggi, bunga Forestia ini menjadi simbolik tumbuhan di Gyeonggi dan bunga ini bermaksud kesejahteraan, kemesraan dan keramahan. Manakala haiwan yang menjadi simbol di Gyeonggi iaitu burung merpati. Burung merpati ini melambangkan keamanan di kawasan provinsi serta negara Korea yang bersatu padu. Peta yang menunjukkan daerah dan kota yang berada di Provinsi Gyeonggi, kebiasaannya warga luar atau warga asing sering mentafsir bahawa Seoul itu tidak berada di Gyeonggi ataupun tidak mengetahui kewujudan Gyeonggi. Namun sebenarnya, ibu kota Seoul ini terletak di dalam Provinsi Gyeonggi. Sedikit sejarah dan latar belakang mengenai Provinsi Gyeonggi. Nama Gyeonggi ini diambil daripada institusi perundangan pentadbiran ketika pemerintahan dinasti Goryeo. Gyeonggi ini dianggap sebagai antara provinsi terawal yang menunjukkan kewujudan peradaban manusia apabila jumpaan tapak arkeologi Paleolitik di Jeongori dan Yeocheon serta jumpaan tapak zaman Neolitik di Misadong. Gyeonggi ini berperanan sebagai provinsi terpenting sejak 3 buah kerajaan di Korea lagi, namun kemasyhuran dan fungsi Gyeonggi ini terselah ketika pemerintahan Raja Taejo daripada dinasti Goryeo, di mana Raja Taejo ini bertindak membuka pusat pentadbiran kerajaan di daerah Gaesong, Provinsi Gyeonggi. Selain daripada itu, kedudukan Gyeonggi ini adalah strategik yang menyebabkan Gyeonggi ini digelar sebagai provinsi yang mengelilingi Seoul. Dan seperti yang diberitahu, warga negara asing sering mentafsir Seoul ini ialah ibu kota Provinsi Gyeonggi. Namun sebenarnya Seoul ini telah ditadbir secara berasingan di peringkat provinsi serta sebenarnya ibu kota Gyeonggi terletak di Suwon. Dialek di Gyeonggi, bagi peminat drama Korea ataupun pop Korea pasti tidak asing dengan kata-kata yang dituturkan di kaca televisyen yang menggunakan dialek Seoul. Namun sebenarnya, dialek Seoul ini meliputi ataupun berada di bawah dialek Gyeonggi, di mana bukan hanya masyarakat di Seoul, malahan masyarakat di Incheon dan Gippo ataupun masyarakat yang berada di kota dan daerah yang ditunjukkan di bahagian peta di atas bertutur dalam dialek Gyeonggi ini atau dialek yang sama. Kebiasaannya dialek Gyeonggi ini dianggap sebagai bahasa Korea umum kerana digunakan di ibu kota Seoul serta kebanyakan perkataan yang digunakan ini boleh dijumpai dan dirujuk di dalam kamus bahasa Korea. Serta dialek Gyeonggi ini juga mampu difahami keseluruhan warga Korea Selatan walaupun berbeza provinsi. Selain itu, dialek di Gyeonggi ini juga adalah lebih teratur, tersusun dan juga tidak terlalu menekan. Warga asing yang mempelajari bahasa Korea juga kebiasaannya mempelajari dialek Gyeonggi ini disebabkan oleh kesamaan dialek Gyeonggi ini sehingga dianggap sebagai bahasa Korea umum. Antara contoh dialek Gyeonggi, yang pertama sekali ialah huruf vokal A digantikan dengan O. Misalnya dalam bahasa Korea biasa, mori apa, namun dalam dialek Gyeonggi, mori apo. Pa itu telah digantikan menjadi po. Yang kedua ialah sebutan huruf vowel O dan U digabungkan menjadi satu. Misalnya dalam bahasa Korea biasa, mogo shipta. Namun dalam dialek Gyeonggi, mogu shipta. Contoh yang kedua pula, kadang-kala dalam bahasa Korea biasa bermaksud hagido hada. Namun dalam dialek Gyeonggi, hagidu hada.
Contoh yang ketiga ialah dalam bahasa Korea biasa, juro babel mogo goyo shihedo masyossoyo. Namun dalam dialek Gyeonggi, juru babel mogo guyo shihedo masyossoyo. Perbezaan antara bahasa Korea biasa dan dialek Gyeonggi ini dapat dilihat menerusi perkataan yang telah dibolkan atau dihitamkan. Ciri dialek Gyeonggi yang ketiga ialah penambahan huruf konsonan L atau R dalam perkataan. Maksudnya ini ialah apple dalam bahasa Korea biasa ialah igoro sakwa di mana hanya mempunyai satu L atau R. Namun dalam dialek Gyeonggi, igoro sakwa di mana telah muncul dua L. Dalam bahasa Korea, L dan R ini adalah perkataan yang sama. Tempat menarik yang berada di Provinsi Gyeonggi iaitu Everland, Suwon dan Sudokwon. Tujuan saya meletakkan tempat menarik di Provinsi Gyeonggi ini untuk memberi gambaran bahawa bukan hanya Seoul sahaja yang berada di Provinsi Gyeonggi ini, terdapat juga masyarakat lain yang telah ditunjukkan di dalam lokasi gambar ini turut bertutur dalam dialek yang sama. Untuk penjelasan dialek Gyeonggi yang lebih jelas, boleh merujuk kepada video pertama, serta video kedua ini menunjukkan di mana pelakon wanita tersebut bertutur dalam dialek Gyeonggi atau bahasa Korea biasa. Provinsi yang kedua ialah Provinsi Gangwon. Di Korea Selatan, bukan sahaja setiap provinsi mempunyai simbolik tumbuhan dan juga haiwan, malahan setiap provinsi ini mempunyai bendera atau logo tersendiri. Misalnya gambar pertama menunjukkan logo di Provinsi Gangwon di mana biru mewakili bumi sebagai tempat yang tenang, hijau melambangkan kebersihan alam sekitar, kuning bermaksud persekitaran budaya dan sejarah, putih melambangkan janji penduduk dalam menghadapi cabaran baru. Raja kedua menunjukkan peta yang menunjukkan daerah dan kota yang berada di Gangwon. Gangwon ini kedudukannya ialah di sebelah Provinsi Gyeonggi. Sedikit sejarah dan latar belakang Provinsi Gangwon. Gangwon ini secara rasminya ditubuhkan pada tahun 1935, di mana namanya diambil daripada Perkataan Hadapan Ganeng dan Wonju. Gangwon ini dikenali sebagai sebuah provinsi yang bergunung ganang serta menjalankan aktiviti pertanian, di mana 82% tanah di Gangwon ini adalah gunung. Kedudukan Gangwon di Korea Selatan ini adalah amat hampir dengan Gangwon di Korea Utara, namun dipisahkan oleh garis DMZ iaitu Zon Ketertaan Korea. Dialek Gangwon ini mungkin sedikit asing bagi warga asing serta jarang ditonjolkan atau dituturkan di kaca televisyen. Namun untuk memberi gambaran di mana kedudukan Gangwon ini terletak ataupun mempunyai tempat-tempat terkenal seperti Pulau Nami, Gunung Sorak serta acara sukan Olimpik Pyeongchang 2018 turut diadakan di sini. Dialek Provinsi Gangwon, dalam bahasa Korea biasa, setiap perkataan diakhiri dengan penggunaan iayo atau yeyo, di mana iayo ini digunakan sekiranya perkataan tersebut diakhiri dengan huruf konsonan, namun yeyo digunakan pula sekiranya perkataan diakhiri dengan huruf vowel. Namun begitu, di dialek Gangwon ini, tanpa mengira bahawa perkataan tersebut diakhiri dengan huruf konsonan atau vokal, penggunaan irayo adalah digunakan di akhir ayat. Misalnya, dalam bahasa Korea biasa, saya berasal daripada Korea Selatan. 저는 한국 사람이에요. Penggunaan iayo ini disebabkan oleh perkataan saram ini diakhiri dengan huruf M. Namun dalam dialek Gangwon, 저는 한국 사람이래요. Contoh yang kedua pula ialah, dalam bahasa Korea biasa, adakah awak mempunyai peperiksaan pada hari ini? Ialah 너는 오늘 시험이에요. Namun dalam dialek Gangwon, 너는 오늘 시험이래요. Ciri yang kedua pula ialah menyebut double S sebagai satu S. Contohnya nak masuk ialah nasi dalam bahasa Korea biasa ialah sal, di mana ada dua S. Namun dalam dialek Gangwon, sal, hanya satu S. Dalam bahasa Korea biasa, bergaduh ialah som, iaitu dua S. Namun dalam dialek Gangwon telah disingkatkan menjadi satu S, iaitu som. Ciri yang ketiga pula ialah menukar huruf A kepada O di akhir perkataan. Misalnya dalam bahasa Korea biasa, marilah melakukannya ialah 하십다. Namun dalam dialek Gangwon, 하십도. Antara contoh penggunaan dialek Gangwon dalam kehidupan seharian,
Contoh untuk bertanya kepada rakan di manakah anda. Dalam bahasa Korea biasa ialah 어디게 십니까? Namun dalam dialek Gangwon, 어디간. Seterusnya dalam bahasa Korea biasa, 어머, 어떡하면 좋아. Namun dalam dialek Gangwon telah disingkatkan menjadi 우아노. Perbezaan yang ketara dalam sesetengah perkataan ini juga menyebabkan kadang-kala masyarakat di Provinsi Gyeonggi ini tidak dapat memahami atau kurang memahami perkataan yang digunakan di dialek Gangwon. Ini juga merupakan antara contoh-contoh yang lain. Dialek yang ketiga ialah di Provinsi Gyeongsang. Di Gyeongsang ini, provinsi ini dibahagikan kepada dua bahagian ataupun dua daerah, iaitu Gyeongsang Utara di mana pada mulanya Daegu ialah pusat bandar Gyeongsang namun telah dipindahkan ke Andong pada tahun 2016. Manakala Gyeongsang Selatan pula Changwon merupakan pusat bandarnya. Dan raja ketiga ini menunjukkan simbol atau logo yang mewakili Provinsi Gyeongsang, di mana simbol ini bermaksud keazaman untuk memperkenalkan Gyeongsang di peringkat antarabangsa. Sedikit sejarah dan latar belakang Gyeongsang. Gyeongsang ini terletak di bahagian tenggara di dalam peta Korea Selatan. Nama Gyeongsang ini sebenarnya diambil daripada dua perkataan hadapan Gyeongju dan Sangju. Dan Gyeongju dan Sangju ini merupakan antara dua kota terbesar di provinsi tersebut pada satu ketika dahulu. Provinsi Gyeongsang ini sangat terkenal dalam kalangan rakyat Korea kerana 7 orang daripada Presiden Korea Selatan termasuk Presiden Korea Selatan yang terkini iaitu Presiden Moon Jae-in berasal daripada provinsi ini. Dalam bahasa Korea, Gyeongsang Utara ini dikenali sebagai Gyeongsang Buk-do, manakala Gyeongsang Selatan dikenali sebagai Gyeongsang Nam-do. Mungkin dalam konteks umum Provinsi Gyeongsang ini sangat jarang didengari oleh masyarakat luar. Namun sebenarnya kota Busan dan Daegu yang sangat terkenal berada di dalam provinsi ini di mana masyarakat di Daegu berada di kawasan Gyeongsang Utara manakala Busan berada di Gyeongsang Selatan. Perbezaan kedudukan kedua-dua kota ini menjadikan dialek yang dituturkan oleh masyarakat tersebut juga adalah berbeza walaupun berada di sebuah provinsi yang sama. Antara ciri-ciri dialek Gyeongsang ini dianggap sebagai nada yang agak kasar dibandingkan dengan dialek provinsi lain. Perbezaan di antara dialek Gyeongsang Utara dan Gyeongsang Selatan ini dapat dibezakan melalui nada percakapan. Namun begitu perbezaan nada pertuturan ini mungkin sedikit rumit untuk dibezakan bagi individu yang tidak berasal daripada provinsi ini ataupun warga asing. Kemungkinan apabila warga asing mendengar kedua-dua nada percakapan dialek Daegu dan juga Busan ini, mereka hanya menganggap bahawa kedua-dua dialek ini adalah sama kerana kedengaran kasar. Nada pertuturan warga di Busan iaitu Gyeongsang Selatan adalah berdasarkan nada tinggi, rendah-rendah, manakala di Gyeongsang Utara, pertuturan rakyatnya berdasarkan nada tinggi, sederhana, rendah. Daerah Gyeongsang Selatan ini lebih menekankan penggunaan G dan H, manakala Gyeongsang Utara menggunakan huruf K dalam perkataan seharian. Antara contoh dialek Gyeongsang, yang pertama perkataan yang berakhir dengan da digantikan dengan dei. Misalnya dalam bahasa Korea biasa, 같이 합시다 yang bermaksud marilah melakukan bersama-sama. Namun dalam dialek Gyeongsang, 같이 합시다. Yang kedua, dialek Gyeongsang ini mereka juga gemar memendekkan penggunaan sesuatu ayat. Misalnya dalam bahasa Korea biasa, 뭐라고 했니? Yang bermaksud apa yang awak cuba katakan. Namun dalam dialek Gyeongsang Selatan, 뭐라 하노? Manakala dalam dialek Gyeongsang Utara, 뭐라 카노? Serta perbezaan dialek antara Selatan dan Utara ini dapat dilihat di mana Hano iaitu menggunakan huruf H, manakala Kano di Korea Selatan menekankan huruf K. Ciri yang ketiga ialah perkataan yang diakhiri dengan ni digantikan dengan na atau no, ataupun perkataan yang diakhiri dengan gi digantikan dengan go atau ga. Contohnya dalam bahasa Korea biasa, bioni, manakala dalam dialek Gyeongsang telah digantikan menjadi biona. Manakala dalam bahasa Korea biasa, siapakah pemilik buku ini? Bermaksud nugu chegini, manakala dalam dialek Gyeongsang, nugu chegigo. Ni itu telah digantikan menjadi go. Ciri yang keempat ialah perbezaan penggunaan kata tanya. Dalam bahasa Korea biasa, 왜 그래요? Manakala dalam dialek Gyeongsang Utara ialah 왜 그랑요? Dan dialek Gyeongsang Selatan ialah 왜 그리키.
serta perbezaan perkataan yang digunakan. Misalnya dalam bahasa Korea biasa, doktor dikenali sebagai Oisa, namun dalam dialek Gyeongsang dikenali sebagai Isa. Selain daripada itu, buah apple dikenali sebagai Sakwa dalam bahasa Korea biasa, namun dalam dialek Gyeongsang dikenali sebagai Saga. Antara contoh video ataupun drama hiburan yang menggunakan dialek Gyeongsang, drama Reply 1997 dan drama Korea Girl Generation 1979 ini berlatar belakangkan di Busan dan Daegu. Kedua-dua drama ini dapat dilihat di mana pelakon-pelakon tersebut menggunakan dialek Gyeongsang Utara dan juga Gyeongsang Selatan. Serta video ketiga menunjukkan perbezaan dialek Daegu dan Korea di provinsi di Korea lain, serta perbezaan nada dan perkataan yang digunakan di antara bahasa Korea biasa dan dialek Busan dapat dilihat menerusi video yang keempat. Ini merupakan antara warga Korea yang berasal daripada provinsi Gyeongsang untuk memberi gambaran jelas. Ahli kumpulan BTS iaitu Suga dan kawan lainnya juga sering dilihat di kaca televisyen di mana mereka bertutur dalam dialek Gyeongsang inilah. Yang seterusnya ialah Provinsi Chungcheong. Sama seperti Provinsi Gyeongsang, Chungcheong ini juga dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Chungcheong Utara dan juga Chungcheong Selatan. Gambar kedua itu menunjukkan simbol rasmi yang digunakan di Chungcheong Utara, manakala gambar keempat ini menunjukkan simbol rasmi yang digunakan di Provinsi Chungcheong Selatan. Serta gambar pertama dan ketiga menunjukkan kota dan daerah yang terdapat di Provinsi Chungcheong Utara dan juga Chungcheong Selatan. Sedikit latar belakang mengenai Provinsi Chungcheong ini. Provinsi Chungcheong ini diasaskan pada tahun 1356 ketika pemerintahan dinasti Goryeo dan peranan sebagai provinsi ketika zaman dinasti Joseon. Kedudukan Chungcheong ini terletak di bahagian barat dari Korea Selatan. Dan dialek Chungcheong ini lebih dikenali sebagai dialek Daejeon, di mana rakyat Korea Selatan di Chungcheong ini lebih diketahui umum bercakap dengan nada yang lebih perlahan berbanding dengan nada bahasa Korea yang biasa. Antara contoh ciri-ciri pertuturan dialek di Chungcheong, yang pertama penggunaan yo ini digantikan dengan yu. Misalnya dalam bahasa Korea biasa, ramyeon hana juseyo. Namun dalam dialek Chungcheong telah ditukar menjadi ramyeon hana juseyo. Contoh yang kedua ialah saya sedang menonton wayang. Dalam bahasa Korea biasa ialah Chonen genjang에서 영화를 봐요. Yo di akhir perkataan, namun dalam dialek Chungcheong, Chonen genjang에서 영화를 봐요. Yo itu telah ditekankan menjadi yu. Contoh yang kedua ialah pergantian perkataan ya ini, pergantian kepada ya jika perkataan diakhiri dengan atau e. Misalnya ular dalam bahasa Korea biasa ialah bam, namun telah ditukarkan menjadi piam dalam dialek Chungcheong. Serta dalam bahasa Korea biasa pingone, iaitu saya berasa penat, namun dalam dialek Chungcheong telah ditukar menjadi pinggona. Yang seterusnya, ciri yang ketiga ialah jika perkataan diakhiri dengan ya, maka ditukarkan kepada yo. Misalnya, dalam bahasa Korea biasa kapchagiya yang bermaksud secara tiba-tiba, namun dalam dialek Chungcheong kapchagiyo. Ya itu telah ditukarkan menjadi yo. Contoh yang kedua dalam bahasa Korea biasa anya, iaitu tidak. Namun dalam dialek Chungcheong telah ditukarkan menjadi anya. Contoh dialek harian dalam di Provinsi Chungcheong. Sekiranya kita ingin menyapa seseorang dalam bahasa Korea biasa ialah annyeonghaseyo. Namun dalam dialek Chungcheong ialah annyeonghaseyo. Dalam bahasa Korea biasa sungguh ialah gereh. Namun dalam dialek Chungcheong ialah gyo. Ini merupakan antara sumber media yang berkaitan dengan dialek Chungcheong. Video pertama ini menunjukkan bahawa bagaimana adik kepala Lona iaitu Hee-jin bertutur dengan ayahnya dalam dialek Chungcheong. Serta video kedua dan ketiga iaitu penjelasan dengan lebih mendalam mengenai dialek Chungcheong. Yang seterusnya ialah Provinsi Jeolla. Sama juga di Provinsi Jeolla ini juga terbahagi kepada dua iaitu Jeolla Utara di mana Jeonju ini berperanan sebagai pusat bandar dan bandar terbesar di sini. Manakala di Jeolla Selatan, Yeosu merupakan bandar terbesar di sini. Di Jeolla ini pokok crepe myrtle yang merupakan
simbolik tumbuhan di mana pokok ini melambangkan semangat rakyat Jola yang tekun dan penyabar, serta burung murai merupakan ikon haiwan di Provinsi Jola ini. Burung murai ini berperanan dianggap untuk menyambut kedatangan tetamu dan berita baik, serta pokok ginkgo yang melambangkan harapan penduduk untuk melawan penyakit dan hidup dalam keadaan sihat, serta keindahan alam dan gunung di Jola. Gambar yang keempat ialah simbol rasmi Provinsi Jola. Logo ini terinspirasi daripada huruf J daripada Perkataan Harapan Jola. Antara ciri-ciri dialek Jola, yang pertama sekali ialah penambahan perkataan seperti ing, buro atau j di akhir hayat. Misalnya dalam bahasa Korea biasa, gerashupnida, namun dalam dialek Jola telah ditukar menjadi gerajongi, serta perbezaan istilah ekspresi yang digunakan. Misalnya dalam bahasa Korea biasa, gereso, namun dalam dialek Jola ialah gendi. Contoh yang seterusnya dalam bahasa Korea biasa, 저기요, namun telah ditukar dalam dialek Jola menjadi ayah. Ini merupakan antara contoh-contoh yang lain. Serta dua video ini memberi gambaran yang jelaslah bagaimana dialek Jola ini dituturkan. Provinsi yang seterusnya ialah dialek Jeju. Jeju ini merupakan satu-satunya provinsi kepulauan di Korea Selatan. Dialek Jeju ini dianggap asing kerana terdapat banyak perbezaan dengan bahasa Korea biasa. Kadang-kadang dialek Jeju ini dipanggil sebagai bahasa Jeju kerana terlampau banyak perbezaan perkataan, dan perbezaan perkataan yang melampau ini menyebabkan kadang-kala rakyat di Korea walaupun tinggal di negeri yang sama namun tidak dapat memahami perkataan yang dituturkan. Kebiasaannya perbezaan dialek Jeju ini menyebabkan kebanyakan individu yang mampu bertuturnya adalah terdiri daripada golongan warga emas yang berumur 60 dan ke atas, serta terdapat juga teori yang mengatakan bahawa dialek Jeju ini dipengaruhi atau dibawa sebenarnya daripada Jepun. Antara perbezaan dialek Jeju, yang pertama, kebanyakan perkataan dalam dialek Jeju diakhiri dengan en. Misalnya dalam bahasa Korea biasa, nanen ganda. Namun dalam dialek Jeju ialah nanen gamen. Yang kedua ialah menggabungkan kata-kata di akhir perkataan. Misalnya, ini digabungkan dan ditukar menjadi mogon. Antara contoh-contoh dialek Jeju, yang pertama sekali, adakah anda sudah makan? Dalam bahasa Korea biasa ialah ba mogot ni. Namun dalam dialek Jeju ialah ba mogon. Yang seterusnya ialah adakah anda melakukannya? Dalam bahasa Korea biasa ialah igo heso, namun dalam dialek Jeju ialah igo hen. Ini merupakan antara contoh pertuturan harian dalam dialek Jeju. Dalam bahasa Korea biasa, ayah atau bapa dikenali sebagai aboji, manakala ibu dikenali sebagai omma. Namun dalam dialek Jeju sangat berbeza, di mana ayah dikenali sebagai abang, manakala emak dikenali sebagai omong. Serta dalam bahasa Korea biasa, saya akan tidur bermaksud na jale, namun dalam dialek Jeju ialah na jajen. Serta kalau di Korea untuk menegur seseorang iaitu annyeonghasimnika, namun dalam dialek Jeju sangatlah berbeza iaitu pean haugwa. Ini merupakan antara contoh-contoh lain. Itu selamat datang dalam bahasa Korea biasa iaitu oshosimiyo, manakala dalam dialek Jeju ialah honjo opso. Ini merupakan antara video-video yang berkaitan dengan dialek Jeju. Video kedua tersebut menunjukkan bahawa dialek Jeju sukar difahami walaupun individu tersebut berasal daripada negara yang sama. Misalnya, kanak-kanak tersebut berasal dari Seoul, namun dia tidak dapat memahami dialek yang dituturkan di Jeju. Ini membuktikan bahawa kosa kata Jeju itu sangatlah berbeza dengan apa yang digunakan di Korea Selatan. Kesimpulannya, terdapat pelbagai dialek dan perbezaan dialek yang digunakan di Provinsi Korea Selatan ini, dan perbezaan ini kadang-kala merumitkan namun merupakan identiti bagi setiap provinsi ini. Serta kadang-kala kemungkinan jika warga asing itu memilih untuk tinggal di Gangwon, namun bila ia tinggal di Gyeonggi atau di Seoul,
dia menyedari bahawa kosakatanya di Gyeonggi adalah lebih banyak berbanding di Gangwon disebabkan oleh perbezaan kosakata yang digunakan dalam dialek tertentu. Sekian, itu sahaja daripada saya. Semoga penjelasan ini adalah jelas dan dapat memberi sedikit gambaran bagaimana dialek ini berfungsi di Korea Selatan. Sekian, terima kasih.